Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Di dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Dan di dalam hadis muttafaqun alaih juga, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Seorang Islam itu adalah saudara kepada saudara se-Islamnya yang lain. Seorang Islam itu adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Sesiapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi keperluannya. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya menolong dan memenuhi keperluan saudara seagama kita. Apatah lagi jikalau mereka sedang ditindas dan dizalimi oleh musuh. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sama ada secara kebetulan ataupun memang dirancang, kita dapati selepas sahaja MH017 diletupkan, sama ada oleh mana-mana pihak sekalipun, beberapa jam selepas itu tentera Zionis IDF, Israel Defense Force, telah melancarkan serangan darat untuk menyerang dan membunuh saudara-saudara seagama kita di bumi Gaza. Jahatnya Yahudi yang daripada aliran Zionis ini ialah bagaimana mereka mengatakan bahawa serangan yang mereka lancarkan itu adalah sebagai tindak balas di atas apa yang mereka namakan sebagai jenayah yang dilakukan oleh Hamas ke atas 3 remaja Yahudi. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, 3 remaja Yahudi itu bukan diculik di bumi Gaza, tidak diculik di bumi Gaza, tetapi ketiga-tiga remaja Yahudi itu diculik di tebing barat dan dibakar, dibunuh di tebing barat. Bukannya dibakar dan dibunuh di bumi Gaza, tetapi apa yang berlaku ialah kemusnahan dikenakan ke atas Gaza oleh tentera Zionis yang mengatakan bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai tindak balas di atas penculikan yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap remaja Yahudi. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itulah nasib yang menimpa kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin. Mereka tidak berdosa, tetapi mereka terpaksa menanggung akibat daripada perbuatan yang tidak diketahui siapakah pelakunya. Maka kanak-kanak yang tidak berdosa, wanita-wanita dan orang-orang tua dibunuh dengan sewenang-wenangnya
Begitulah juga yang berlaku kepada Amerika. Dalam keadaan Amerika sukar berhadapan dengan Jepun apabila Amerika mengalami pelbagai kekalahan, mengalami pelbagai masalah, korban jiwa yang berlaku kepada tentera-tentera di pihak barat, lalu mereka menyerang rakyat Jepun yang tidak berdosa. Mereka menggugurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan ratusan ribu rakyat Jepun yang tidak berdosa. Mereka bukanlah tentera Jepun yang menjajah negara lain, tetapi mereka adalah rakyat awam yang tidak berdosa, tetapi menjadi korban akibat daripada keganasan yang dilakukan oleh Amerika. Adakah Amerika dikenali sebagai pengganas? Adakah media masa barat berani mengatakan bahawa Amerika adalah militan pengganas yang melakukan kekejaman di atas dunia ini? Tidak ada. Kita dapati tidak ada media yang menggunakan perkataan teroris ataupun pengganas terhadap Amerika, walaupun sejarah bom atom menceritakan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Amerika terhadap rakyat Jepun yang tidak berdosa. Bukan hanya memakan korban ratusan ribu, tetapi jutaan rakyat Jepun mengalami kecacatan kekal dan sebagainya akibat daripada keganasan yang dilakukan oleh Amerika terhadap rakyat Jepun. Itulah juga yang berlaku kepada Rusia. Rusia yang begitu jahat, yang membunuh sebegitu ramai orang-orang Islam sewaktu mereka menjajah Afghanistan. Kita mendapati bagaimana orang-orang Islam dibunuh dengan sewenang-wenangnya oleh tentera-tentera Soviet Sosialis Rusia, tetapi Rusia tidak pernah dinamakan oleh media antarabangsa sebagai pelampau, sebagai pengganas, sebagai militan ataupun ungkapan-ungkapan jelek yang lain. Kenapakah jenayah yang sama yang dilakukan oleh China terhadap orang-orang Islam di Xinjiang dan pada golongan Uyghur, orang-orang Islam tidak dibenarkan berpuasa dalam bulan Ramadan? Kerajaan China komunis melakukan kekejaman. Mereka membunuh berapa ramai orang-orang Islam yang berbangsa China, golongan yang tidak berdosa. Mereka bukanlah golongan tentera, mereka adalah orang-orang awam, tetapi dibunuh oleh kerajaan China. Tetapi kerajaan China tidak pernah diberikan gelaran sebagai pengganas, sebagai teroris. Tetapi saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apabila orang-orang Islam melakukan siri pengeboman, termasuklah apa yang dinamakan sebagai suicide bomber, dalam keadaan mereka tidak ada pilihan, lalu mereka menetupkan diri mereka sendiri di bumi Palestin, dalam keadaan mereka menyerang sasaran-sasaran tentera Israel dan yang seumpama dengannya, lalu orang-orang Islam dinamakan sebagai teroris. Apakah Yahudi lupa? Yahudi yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Ta'ala mengungkapkan bahawa Yahudi dan Nasara yang selama-lamanya tidak akan reda kepada kita sehinggalah kita mengikuti agama mereka. Apakah mereka lupa ketika mana berlakunya peristiwa Holocaust, kekejaman Nazi Jerman yang membunuh sebegitu ramai golongan Yahudi di benua Eroppa? Mereka dikumpulkan, mereka diperdaya, lalu Yahudi cuba dilupuskan daripada benua Eroppa oleh kerajaan Nazi Jerman. Siapakah yang memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi ketika
Itulah realiti yang cuba dipadamkan oleh Zionis yang menganggap orang-orang Islam sebagai musuh mereka. Maka saudara-saudara kaum muslimin sekalian, berlakulah tindak balas di kalangan orang-orang Islam yang tertindas, di kalangan orang-orang Islam berbangsa Uyghur. Ada di kalangan mereka yang mampu menentang tentera Cina, yang mampu menentang polis Cina, tapi ada di kalangan mereka yang tidak mampu melakukannya, lalu mereka menyerang tempat-tempat awam dan sebagainya. Ada di kalangan orang-orang Palestin ataupun yang bersimpati dengan orang-orang Palestin yang boleh menyerang sasaran tentera, tetapi ada di kalangan mereka yang memilih sasaran awam, lalu mereka digelar sebagai pengganas. Bagi tahu kepada dunia siapakah yang lebih banyak dan siapakah yang lebih ramai membunuh mangsa yang tidak bersalah. Adakah Amerika atau orang Islam? Adakah kerajaan Cina ataupun orang-orang Islam Uyghur? Adakah orang-orang Islam Palestin ataupun orang-orang Zionis berbangsa Yahudi? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, adakah orang-orang Islam di Pakistan atau di Afghanistan ataupun golongan Rusia, komunis Rusia yang membunuh orang-orang Islam? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita mengakui bahawa ada di kalangan pejuang-pejuang Islam yang melakukan sesuatu yang melampaui batas, tetapi kesilapan mereka jika dibandingkan dengan kekejaman yang dilakukan terhadap mereka tidak ada tolok bandingnya. Bayangkan jika ada orang yang menceroboh masuk ke dalam rumah kita, adakah kita boleh menganggap bahawa orang itu akan membunuh kita atau hanya sekadar mengambil barang kita semata-mata? Kita dalam keadaan ketakutan, kita tidak ada pilihan melainkan kerana ketakutan yang ada kepada kita, lalu kita mencapai pisau yang ada di dapur, lalu kita membunuh penceroboh yang memasuki rumah kita. Adakah boleh masyarakat mengatakan kita melampau kerana membunuh orang yang hanya ingin mencuri 1,000, 2,000 ringgit sahaja? Kita tidak mengetahui setakat manakah penceroboh itu mampu lakukan terhadap kita yang sedang bersendirian di dalam rumah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itulah yang berlaku kepada orang-orang Islam yang sedang dibunuh. Mereka mengharapkan pertolongan daripada kita, tetapi kita gagal memberikan pertolongan kepada mereka. Kita mempunyai kerajaan Islam yang kaya raya, kita mempunyai jutawan yang mampu membeli Airbus 380 yang sebegitu besar dan mewah, tetapi gagal menolong saudara seagama. Kesilapan seperti ini, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebenarnya walaupun tidak sama, tetapi kita boleh mengambil pengajaran kerana sahabat-sahabat Nabi juga melakukan beberapa kesilapan. Kita boleh melihat bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah umpamanya melakukan kesilapan. Dia merupakan seorang ahli Badar, tetapi dia membocorkan rahsia rancangan Nabi dan para sahabat yang ingin menakluki kota Mekah. Tetapi kesilapan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, walaupun dianggap sebagai satu perbuatan curang yang cuba menolong orang-orang kafir, tetapi kerana jasa yang dimiliki oleh Hatib bin Abi Balta'ah menyebabkan kesilapan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga bagaimana Usaid bin Hudzair pernah berkata kepada Sa'ad bin Ubadah sebagai seorang munafik. Sa'ad bin Ubadah yang percaya kepada kata-kata bahawa Aisyah melakukan zina, Aisyah sebagai berzina dalam peristiwa hadithul ifk. Tetapi kebaikan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah, walaupun dia terpedaya dengan cerita-cerita orang munafik, sehingga menyebabkan Abu Bakar Siddiq menanamkan keazaman dan bersumpah tidak akan lagi menolong Sa'ad bin Ubadah. Tetapi Allah Ta'ala memaafkan Sa'ad bin Ubadah dan menurunkan wahyu supaya Abu Bakar Siddiq memaafkan Sa'ad bin Ubadah. Saudara
saudara-saudara kaum muslimin sekalian, begitulah juga Usamah bin Zaid yang memenggal kepala tentera kafir yang mengucapkan la ilaha illallah. Usamah bin Zaid membunuh seorang tentera musyrikin yang memeluk agama Islam dan ditegur dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia membunuh seorang musuh yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Adakah Usamah bin Zaid sebab menjadi pelampau? Adakah Usamah bin Zaid dibenci, dimurkai oleh Allah Ta'ala kerana membunuh seorang yang melafazkan kalimah syahadah? Tidak. Kerana Usamah bin Zaid tetap dijamin sebagai sahabat Nabi yang dijamin syurga untuk mereka. Begitulah saudara-saudara kaum muslimin sekalian yang berlaku kepada saudara-saudara seagama kita yang sekarang ini sedang dibunuh. Setakat mereka melakukan kesilapan di medan perang, setakat mereka melakukan sesuatu perkara yang melampau, kita boleh menerimanya kerana mereka dalam keadaan tertekan. Mereka tidak ada pilihan. Saudara-saudara seagama yang lain tidak memberikan pertolongan, walaupun hadis-hadis Nabi secara jelas mengatakan bahawa kita adalah saudara seagama, tetapi ianya tinggal di dalam lembaran kertas, kitab-kitab hadis yang dipelajari oleh orang Islam tetapi tidak diamalkan oleh orang-orang Islam. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita orang-orang Islam untuk membantu saudara-saudara seagama bagi berhadapan dengan musuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat.